integration tu, dia ada kuasa dia. Maknanya, tu dia kan, 5x kuasa 2, 5x square, dia jadi 5x kuasa 3. Kita punya markah kat situ. Penambahan 1 markah. Penambahan 1 markah. Depan 5, 3 tak tengok. Tapi hilang markah yang lain lah. Okay, so program markah dia bagi ringkas lah. Kalau ada kuasa tambah 1 markah, ada penambahan 1 markah dapat ya. Kemudian kita ganti. Penggantian mesti tunjuk. Ambil calon yang tak tunjuk. Ganti dengan 2. Kan, pasal dia guna kalkulator kan. Ada guna kalkulator. Jadi dia guna kalkulator, dia dapat jawapan terus, hilang 2 markah. Integral kat kalkulator pun ada. Kan, boleh kira. Tapi kita kena tunjukkan. Yang 2, kena buat kurungan. 5 kurungan 2 kuasa 3 tu mesti ada. Ada tak boleh buat terus. Kemudian yang ganti kosong pun kena ganti. Tunjukkan ganti kosong tu. 1 markah untuk yang ada penambahan 1 tu. Kemudian yang ganti nilai, 1 markah untuk jawapan dia. Okey, untuk area of shaded region, kawasan blurred tu, dia kena tengok betul-betul. Bawah ke atas. Kalau di bawah, dia negatif kan. Luas, kena tukar jadi positif balik kalau tanya luas. Luas dia tak boleh negatif lah. Cuma jawapan integration, dia akan dapat automatic negatif. Tukar jadi positif balik. Okay. So yang ini yang pertama. Okay, cuba tengok yang kedua. Kalau menggunakan paksi Y. Cuba tengok paksi Y kan. Okay, cuba buat dulu. Find the area of shaded region. Boleh cuba dulu. Okey, dah siap dah. Okey, kita tengok Kalau dia menggunakan paksi Y, nampak paksi Y? Dia mesti bila guna paksi Y, kawasan yang berlorek tu, dia menggunakan nilai Y dia 2 hingga 4. Maksudnya 2 hingga 4 tu, nampak? Dia punya X dy. Dy maksudnya kita guna paksi Y, dy lah. X dy. So X tu kita kena ganti dengan X. X ialah Y kuasa 2/4. Y kuasa 2 sama dengan 4. Jadi X sama dengan Y kuasa 2/4. Lepas tu baru kita buat integration. Kuasa tambah 1 jadi Y kuasa 2 tambah 1 jadi Y kuasa 3. Dan dia jangan lupa bila integration dia per dengan 3. Jadi tambah dan per. Jadi bila dia Y kuasa 3 per dengan 3. Jadi 4 ada bawah tadi. 4 kali 12. Jadi kita akan gantikan dengan nilai 4. Ditunjukkan 4 kuasa 3 per 12 tolak 2 kuasa 3 per 12. Dapat 1 markah. Jangan abaikan pengganti nilai. Use limit. Mesti ada. Okey, so dapat jawapan.
dapat 2/3. Boleh nah? Itu simple je. Itu luas kawasan. Baik, kita tengok lagi. Dekat tu okey, nampak Kita tengok soalan yang melibatkan luas, melibatkan dua tempat Kalau kita tengok dia punya gambar rajah, lorek kat situ, macam mana kita nak kira? Kita ada kawasan A dan B. Okey, cuba kira. A berapa? Dan selalunya dia akan tanya soalan find the coordinate of P. P itu persamaan serentak lah, menggunakan lengkung ada punya curve dengan straight line lah. Y sama dengan 2x tu dengan lengkung Y sama dengan 5x tolak x kuasa 2, buat persamaan serentak, dapatlah koordinat P, iaitu 36. Kalau dia minta koordinat, bagi koordinat. Jangan pergi buat x 3y6, kena pilih koordinat. Lepas tu kita tahu, kita pilih gambar rajah bagi habis, kita tahu 3 dengan 5. Okay, awak boleh lukis. Okay, gambar rajah sikit. Okay, lukis tu. Bagi 2, 3. Dengan 5 tu dia punya pemisah. Kenapa dipisahkan? Kerana di bawah lengkung, A tu di bawah garisan. B tu bawah lengkung. Itu berbeza. Tak boleh buat sekaligus lah. Jadi untuk luas A dulu. Okay, cuba cari. Find the area of A. Dia menggunakan segitiga je kan? Tengah kali tapak kali tinggi. Yang B tu bawah lengkung. Bawah lengkung kita gunakan integration daripada 3 hingga 5. 5 pun kita dapat daripada pengiraan apabila Y kosong. Bila guna lengkung, Y sama dengan 5 x tolak x kuasa 2. Kan? So, bila kita factorize, kita akan dapat kosong dengan 5. Dan kadang dia akan bagi persamaan saja. So, nilai-nilai kita cari sendiri. Okey, cuba cari luas A. Okay, luas A macam mana nak kira? Okey. Kita tahu ukuran panjang. Setengah kali tapak kali tinggi pun boleh. Jadi, luas segitiga, kita ambil 1/2 kali tapak dia 3, tinggi dia 6. Macam tu je dapat 1 markah. Kadang-kadang orang tak jangka, macam tu je dapat 1 markah. Okey, so kita dapat menggunakan sebarang kaedah yang betul, yang sah, dapat markah. Ataupun ada orang nak gunakan integration. 0 hingga 3, 2x. Integral dia. Boleh juga. Okey, luas B kita kena integral dari 3 hingga 5. 3 hingga 5, y dx. Gunakan paksi x, dx lah. Okey, cuba gantikan. Y adalah 5x tolak x kuasa 2. Gantikan. Ya, 5x tolak x kuasa 2. dx. Okey, berapa boleh dapat? Jangan lupa lah. Integral apa dia? Dia kena tambah dan per. So, dia akan dapat 5x kuasa 2 per 2. Kalau x kuasa 2 jadi x kuasa 3 per 3 kotak, letakkan 3 dengan 5. 3 bawah, 5 atas. Dapat itu markah. Dekat kuasa yang ditambah dan per tu. Tapi kita nak kuasa saja. Tapi syarat dia dua sebutan betul lah. 5x kuasa 2 dengan x kuasa 3 betul-betul. Okey, kita per. Jangan lupa. Untuk dapatkan nilai, use limit. Okey, yang atas tak akan dapat. Yang bawah tak dekat belakang. Dekat belakang dia. Tunjukkan. Okey, katalah kita tak mau kira guna yang tu. Kita nak guna kalkulator. Tapi mesti kena tanya use limit. Kalau ada kalkulator, cuba tunjuk Ustaz guna kalkulator. Macam mana dapat 7/1/3 guna kalkulator? Okey, ambil kalkulator. Okey, kalkulator ni Okey, dekat sini dia ada lambang integral tu. Dia dekat sini kan. Atas. Jadi keluar integral kan. Okey. Tekan 5x, tekan 5 alfa, ni alfa untuk kurungan. Dia akan keluar x. Alfa tutup kurungan. Lepas tu tolak x kuasa 2. Alfa tutup kurungan kuasa 2.
Maknanya 5X tolak X kuasa 2. Benda kita boleh koma. Bawah ke atas. Jadi 3 hingga 5. Tekan 3. Koma 5. So 3 hingga 5. Kita tekan sampai dengan dapat 7.3333. Ataupun ABC dapat 71/3. Ataupun nak jawab shift ABC, kita akan jawab dalam bentuk 22/3 pun boleh. Mana-mana lah. Paling simple, apa jawapan keluar, itu tulis lah. Tapi 240 lah. Kalau 7.33, apa tak apa, 7.333 pun tak apa. Atau jawab dalam bentuk 71/3. Itu guna kalkulator. Maksudnya kita tak mau kira guna hak yang pergantian ni, kita guna kalkulator pun boleh. Okay. Jadi kita nampak dah kesimpulannya. Untuk luas A, luas B, kita dapat luas keseluruhan. Kita kena tambah, iaitu luas A tambah luas B. 9 tambah 7 1/3, kita dapat 16 1/3. Okay, dekat tu okay. Okay. Kita teruskan. Okey. Okey, cikgu. Sekarang kita cuba kira. Okey, sekarang cuba kira yang ini. Kita kira luas tapi menggunakan paksi Y pula. Masih sama. Segitiga ada, lengkung pun ada. Okey, langkah pertama kita kena ingat benda ni walaupun dapat macam satu, tapi kita kena pecah dua lah. A dan B. So, luas A ni merupakan sebuah segitiga. Triangle. So, setengah kali dengan 5 kali dengan 5. So, kita akan dapat 12.5 unit. Simple je. Kalau nampak itu, nampak yang itu, buat itu dulu. Kemudian kita nampak bawah lengkung. Di lengkung tu walaupun kita tengok dia bukan di bawah lah, di tepi. Tapi dia menggunakan paksi Y. Maka satu lengkungan yang diberi itu menggunakan 5 hingga 6. Jadi 5, 6 tu dekat integral kena ada buat 5 atas dia X dy. Itu yang tu dulu. Kenapa X dy? Kerana 5 dengan 6 tu menggunakan paksi Y. Jadi dia mesti dy. X dy. Kalau Y di X. X dy. Jadi kita tengok apakah nama persamaan dalam bentuk X. X ialah 6Y tolak Y kuasa 2. Jadi kita kena ganti masuk. Gantikan tempat X tu menggunakan 6Y tolak Y kuasa 2 dy. Okey, cuba buat integral. Integral kita kena buat apa? Kita kena buat kotak dia. Kemudian kita kena buat 6Y kuasa 2 tambah 1. Okey, dan dia apa dengan 2 tolak Y kuasa 3 apa dengan 3? Dan 5, 6. Gantikan. Okay, kita ganti. Kita boleh kira lah. Kalau nak kira pelan-pelan pun boleh. Okay, cuba kira lah. Guna kalkulator boleh. Guna yang ni pun boleh. Tapi kalkulator tak ada lah. Y guna X juga. 6X tolak X kuasa 2. Kemudian nilai dia koma 5, 6. Dia juga Okay, dapat tak jawapan dia? So, jawapannya akan dapat 2/3. Itu luas A dengan luas B. So, untuk luas A tambah luas B, kita tambahlah. Luas A dapat 12/5. Luas B 2/3. Bentuk ni tak kisah. Awak nak buat perpuluhan boleh, pecahan boleh. Jadi setara. Kita terima jawapan setara. Jangan duk pening kepala. Nak ini 2/5. Hak ni 2/3 pecahan. Tak apa Okay, dapat tak 15 1/6 ataupun dalam bentuk perpuluhan ataupun pecahan. Tak kisah tu. Okay, sekarang kalau pelajar nampak tak kita kena asingkan. Okay, sekarang kalau kes dia untuk mencari soalan ini, dia tak bagi titik. Okay. Macam mana nak tahu? Yang pertama, tentukan koordinat P dan Q dulu.
Cuba cari. Gambar rajah tu dia bagi. Lepas tu dia suruh cari koordinat titik P dengan Q. Okey. Yang pertama, persamaan serentak Y sama dengan 6X tambah 4 tu persamaan yang pertama. Dan kita gunakan yang lengkung tu persamaan yang kedua. Kita tengok pintasan dia, kat mana dia pintas ataupun dia punya intersection. Okey, Y sama dengan 3X, negatif 3X tambah 10X tambah 8. Apa kita nak buat? Kaedah. Kaedah apa nak buat? Ganti je lah kan. Jadi kita ganti. 1 samakan dengan 2. Jadi 6X tambah 4 tu. Samakan dengan negatif 3X tambah 10X tambah 8. Oh, pergi sebelah. Cuba bawa pergi sebelah. Jadi kuadratik. Faktor. Dapat jawapan. Cuba buat dulu. Okay, dapat dah kuadratik. Okay, selepas kita dapat 3X tolak 4X tolak 490, kita kena faktor. Kita akan dapat, ambil kalkulator tekan je lah kita akan dapat X sama dengan negatif 2/3. 1X sama dengan 2. Jadi untuk P tu nampaklah negatif 2/3 kan. Untuk Q dapat 2. Ada 2. Jadi oleh kerana kita tengok soalan 1 tu lebih mudah daripada soalan kedua, kita ambil soalan 1 lah. Gantikan negatif 2/3 dulu. Dapat berapa? So dia akan dapat X sama dengan, ganti kan, so dapat kosong kan. So yang satu lagi dapat 2. Jadi 2 pun kita ganti juga dalam persamaan yang pertama. Bila ganti dengan 2, kita akan dapat 16. Jadi kita akan dapatlah koordinat. So dalam bentuk koordinat, P dia negatif 2/30, Q2 16. Dalam periksa, banyak orang tak dapat markah koordinat. X dan Y tak ada markah. Jadi markah koordinat dia kena buat dalam bentuk P kurungan negatif 2/30, Q2 16. Walaupun jawapan dah ada, tak buat koordinat, salah. Kita bagi markah. Nah ingat tu, kalau tanya soalan cari koordinat, find the coordinate, mesti bagi koordinat. Tak boleh jawab dalam bentuk X apa Y apa nah. Okey, dah siap dah dia punya gambar raja, dah siap tu dia PQ kat mana. Kita sambung aja, iaitu kita dah tahu untuk titik yang kita nak kira ni. Okey, yang pertama kita gunakan lengkung. Nampak tak lengkung tu kan? Yang kedua kita gunakan garis lurus. Jadi kita boleh buat secara berasingan iaitu start daripada 0 hingga 2 yang dia nak, lorek tu 0 hingga 2 saja. Kita gunakan garis lurus 6X tambah 4 tu kita buat integral. Jadi dia akan dapat 6X 22 tambah 4X 0 hingga 2. Kita ganti nilai 2 dan tolak nilai 0 tu. Kita akan dapat jawapan lah. So di sini kita nampak bayangan bahawa kita dapat kira. Okey. Boleh nampak kan. Kemudian satu lagi kita gunakan lengkung. Lengkung negatif 3X2 tambah 10 tambah 8. Kita kira lengkung 0 hingga 2 juga. Okey. So bila lengkung ni dia ada kuasa 2. Jadi bila tambah 1 jadi kuasa 3/3. 10X kuasa 2/2 dan 8 jadi 8X 20. So boleh ganti je. Dan kita boleh nampak dah. Ini adalah yang dua benda yang kita buat tadi. Okey. Dan kita nampak ada yang besar ada yang kecil kan. So apa yang kita nak kena buat? Jadi luas di bawah lengkung dengan luas yang macam bentuk trapezium tu. Okey, kita bolehlah lihat macam mana luas bawah garis lurus dengan luas di bawah lengkung tu
ada kaitan dia. Itu kita kena buat apa kalau kita tengok ni? Luas bawah lengkung dengan luas garis lurus, kita kena tolak dia kan. Jadi kita ambil nilai, kalau luas lengkung kita dapat 28, yang luas garis lurus kita dapat 20. Jadi perbezaan itulah yang kita kena kira. Iaitu kita nampak kan, luas kawasan blorek, dia melibatkan luas semua, dan kita kena tolak luas di bawah tu kan. Jadi kita nampak 28 tolak 20, kita akan dapat 8. 8 je lah. So dia berada di bawah. Jangan pula kecil tolak besar. Dia besar tolak kecil lah kan. Okay. So kita nampaklah luas rantau blorek. Okay, cuba yang ini pula. Kita nak kira luas rantau blorek. Cari koordinat P dan Q dulu. Pertama serentak ya, macam biasa. Semangat serentak. Y sama dengan X tambah 4 itu sama 1. Y sama dengan X tolak 202 sama yang kedua. Dan kita kena selesaikanlah. X tambah 4 sama dengan X tolak 202 itu kembangkan ya. Bawa ke sebelah. Dan dia jadi kuadratik. X kosong tolak 5X. Keluarkan X. X tolak 5. Maka kita ada dua jawapan. X sama dengan kosong. X sama dengan 5. Untuk koordinat kena cari Y. Jadi masuk dalam samaan yang pertama. Jadi gantikan kosong dulu. Kita akan dapat kosong tambah 4 dapat 4. Dan gantikan X sama dengan 5 ke dalam X tambah 4 tu juga. Jadi dia akan nampak 5 tambah 4. Akan dapat 9. Dan koordinat P dan Q mesti tulis dalam bentuk koordinat. P kosong 4 dan Q 5 9. Koordinat mesti koordinat. Lepas tu kita boleh merancang untuk mengira. Jadi kita boleh nampak secara keseluruhannya dia merupakan satu bentuk trapezium kan? Dan kalau kita nak kira trapezium ni, dia ada juga bawah lengkung. Warna hijau tu bawah lengkung. Bawah lengkung tu warna hijau Jadi kita nampaklah gambarannya bila kita kira bentuk trapezium tu, tolak bawah lengkung baru dapat kawasan blorek. Jadi untuk mengira di bawah lengkung dan juga kawasan bentuk trapezium, yang ini sebelah kanan ni X tambah 4 tu garis lurus, so integral X kosong 22 tambah 4X kosong dengan 5. Jadi kita ganti dengan 5 dulu, dapatlah jawapan. Cuba kira. Kemudian bawah lengkung ni kawan lengkung. Okey, jadi maknanya bawah lengkung ialah X tolak 2 kuasa 2. Dia jadi X tolak 2 kuasa 3 per dengan 3. Kemudian 1 tu daripada atas kita buat pemetaan turun bawah kan. Okey, so kita akan dapat. Jadi kesimpulannya, luas di bawah garis lurus dan luas di bawah lengkung, kita akan mengira menggunakan integral. Dan kita akan dapatlah luas di bawah garis lurus tu 65 per 2. Dan yang kita gunakan di bawah lengkung kita akan dapat 35 per 3. Jadi luas kawasan blorek, kita kena buat apa? Kita kena tolak kan. Jadi kita akan tolak yang tu. Jadi kita dapatlah kawasan blorek yang kita nak cari. Itu kawasan dia 25 per 6. Okey, dapat tak dekat tu? Pecahan tak kisahlah, jawablah. Pecahan tak wajar, pecahan tak wajar, pecahan wajar. Nombor bercampur, mixed number, ikut dan, tak ada masalah itu. Okey, kita tengok seterusnya. Macam ni pula, bentuk yang berbeza sikit lah daripada biasa. Kita ada Y kuasa 2 sama dengan 9 tolak X. 1G 2X tambah 3Y sama dengan 6. Okey, so yang pertama kali kita tengok bahawa luas bawah lengkung ni ada di bawah tu dan ada keseluruhan.
Jadi kita nak kawasan berlorek sahaja. Jadi kita tengok bawah, kita boleh buat sekaligus pun tak apa. Iaitu pasal dia semua positif kan, kita boleh buat sekaligus. Okey, maksudnya 0 hingga 3 X dy yang atas lengkung tu, yang kecil tu boleh gunakan segitiga setengah kali tapak kali tinggi. Okay, yang integral tu 9 tolak X kan. Dia 9 X ialah Y kuasa 2 tambah 9 kan. X sama dengan 9 tolak Y kuasa 2. 9 tolak Y kuasa 2 kan. Jadi kita buat dia punya ni tolak dengan 6 tu. Jadi 9 kali 9 Y tolak Y kuasa 3 per 3. Dia gunakan paksi pengira guna paksi Y. Kan 03 tu nilai di paksi Y. Dia tak guna di paksi X. Tapi bebas. Awak nak guna paksi mana pun tak apa. Tapi kalau kita gunakan paksi Y, bawah lengkung tu gunakan 0 hingga 3. Maksudnya saya gunakan nilai paksi Y, maknanya X dy. Jadi X ialah Y kuasa 2. X ialah 9 tolak Y kuasa 2 kan. Dia lebih senang lah. Jadi kita akan dapat 9Y tolak Y kuasa 3 per 3 tolak 6. Jadi ganti dengan 3, kemudian ganti dengan 0. Dapatlah 9 darab 3 tolak 3 kuasa 3 bagi 3. Kemudian dia kosong kan. Kosong tak apa kan. Okay, kemudian kenapa tolak 3 Biar kita tolak 3 kuasa 3 per 3 apa tu tolak 6 ni. Silap kira tu. 9 kali 3 tolak, kita ganti dengan 0. Okay, tak ada apa. Jadi maknanya 9 kuasa 3 9 kali 3 27. 23 27 bagi 3 dapat 9. Okay. So 9 kali 3 tolak 3 kuasa 3 bagi 3. Kemudian tolak 6 kat belakang tu lah. Nanti 6. 6 itulah. Jadi cuba kira balik yang tu. So dapat 12 kan. Dia bukan 15 Saya betulkan ni. Ni adalah 6. Pasal luas segitiga tu kan. Jadi kita buat 9 kali 3 tolak 3 kuasa 3 per 3. Kemudian dia tolak dengan 0. Pasal dia punya bergantian 0. Lepas ni tolak dengan 6. So dia akan dapat 12. Okey. So itulah yang kita tengok serba sikit. Saya nak teruskan sajalah ke isi padu pula. Okey. Yang ni isi padu pula. Okay, boleh nampak isi padu ni ataupun dia volume of dia punya kita panggil isi perjanaan bila kita sebut perkataan isi padu dia punya beza sikit lah. Kerana apabila dia minta kita cari isi perjanaan tu dia ada paksi mana. Kalau dia kata paksi X, ingatlah kalau kata menggunakan paksi X dia mesti dx. Kalau guna paksi Y, dy. Dia dijanakan di paksi X, maka dia mesti dx belakang. Okay. Dan ingat dia kena ada Y kuasa 2. Kemudian ada pi kat depan. Banyak calon tertinggal pi. Kalau kita tak buat pi, salah. Jadi ingat, clue dia. Pi, integral, 0 hingga 4. Pasal dia nak 0 hingga 4 tu. Kemudian mesti Y kuasa 2 dx.
Kerana kita gunakan paksi X, mesti DX. Dan ni mesti terbaliklah, mesti Y kuasa 2. Kalau menggunakan paksi X, ingat pi Y kuasa 2 DX. Okay. Jadi kita gantikan menggunakan Y kuasa 2. Di sini dia Y. Jadi kalau nak cari, kena buat apa? Kena kuasa dulu kan. Jadi Y kuasa 2 jadi 4 kuasa 2 16. X kuasa 2 jadi X kuasa 4. Oh, kita buat integral. Okey, pi wajib ada ya. Kemudian kita buat 16 X kuasa 5 ditambah 1 yang jadi 5 per dengan 5. Kemudian pi mesti ada. Kita gantikan dengan 4. Dan yang belakang dengan kosong kan. So, kita akan dapat jawapan. Dan 3, 2, 7, 6, 4 per 5 pi. Pi mesti ada. Okey. Kita nampak ya. Dia simple je untuk cari isi padu ni. Ingat pi Y kuasa 2 DX. Okey, cuba buat ini. Ini menggunakan paksi Y. 2 hingga 4. Ini cari isi padu janaan. Punya volume dia. Pi. 2 hingga 4. Dia jana macam ni tu lah. Dia guna paksi Y kan. Dia bentuk tu. Dan X kuasa 2 dy menggunakan 2 hingga 4. Bila Y kuasa 2 tu. Tadi Y kuasa 2 kan. Y kuasa 2 dx. Kalau X kuasa 2 dy. Jadi X kuasa 2 tak ada situ. Jadi kita ada Y kuasa 2 per 3. X ialah Y kuasa 2 per 3. Jadi kita kuasa 2, dia akan dapat Y kuasa 4 per 9. Lepas kita kuasa 2. Jadi baru kita kira Y kuasa tambah jadi 5 per dengan 5. 9 kali 5 45. Jadi nak buat. Gantikan dengan 4. Kemudian tolak gantikan dengan 2. Kat bawah patut saya tuliskan 45 pun senang kan. Boleh jugalah 9 darab 5 kekalkan tak apa. Okey, so dapat daripada 2 per 45 pi. Pastikan pi ada lah. Okey, kemudian kita tengok yang ke terusnya. Okey, isi padu ni dia kadang-kadang kita ada kawasan blorek contohnya itu isi padu janaan ni bila rantau blorek dikisar 30 darjah pada paksi X. Blorek tu saja. Jadi blorek tu ada kawasan A, kawasan B. Jadi kita sebut V, volume A, perjanaan untuk A dikisar 30 darjah pada paksi X. Dan volume B tu, kawasan B tu adalah untuk isi padu janaan dia bila rantau B tu dikisar 30 darjah pada paksi X. So dia akan ada dua lah, A dengan B. A itu menyebabkan garis lurus dan B telengkung. Maka bila kita kira A dulu, kita akan tengok isi padu A tu dia akan jadi bentuk macam tu. Bentuk macam cekun kan. Jadi dia menggunakan nilai 0 hingga 3. Y kuasa 2 dx. Ingat, guna paksi X dx dulu. Y kuasa 2 dx dulu. Jadi pi 0 3. Y kuasa 2 ialah 2x kita kuasa 2. 2x tu 2 kuasa 2 4. X kuasa 2. X jadi X kuasa 2 lah. Okey. Lepas tu kita buat integral. X kuasa 2 jadi X kuasa 3 per 3. Dia ganti nilai 0,3. 4 darab dengan 3. Kuasa 3 bagi 3. Tolak 4 darab 0. Kuasa 3 bagi 3. Tunjukkan juga walaupun kosong. Lebih bagus lagi ya tunjuk. So kita akan dapat jawapan 3 per 6 pi. Jangan lupa pi. Itu adalah untuk kawasan A. Dapat. Kemudian kita tengok kawasan yang B pula. Ataupun luas B. Luas B. Isi padu. Isi padu B pula lah. Ini isi padu B. B dia nilai dia 3 hingga 5. Jadi kita akan kira 3 hingga 5 Y kuasa 2 dx. Nantikan Y kuasa 2 tu. Tapi Y kita 5x tolak Y kuasa 2. Kita kuasa 2. Boleh kuasa datang lain tak apa.
kita buat kat tempat lain, kita kembangkan dia 5x tolak x kuasa 2 kurungan kuasa 2. Okay. 5x tolak x kuasa 2 ni adalah y. Tapi dia kuasa 2. Maka kita ada dua pilihan, nak buat terus boleh. Kalau buat terus ataupun kita kembang dulu. Kalau kita kembang dulu lagi senang lah kan. Jadi 5x tolak x kuasa 2 tu kita kembangkan dulu. Kembang 2 kali. Dia dapat 20x kuasa 2 tolak 10x kuasa 3 tambah x kuasa 4. Lepas tu kita buat integral. Dapat 20x kuasa 3 per 4. Ada 25x kuasa 3 per 3 tolak 10x kuasa 4 per 4 tambah x kuasa 5 per 5. Simple je kan. Tambah dan per. Lepas tu ganti nilai. Use limit. Kita tolak. Ya, yang gunakan 5. Tolak gunakan nilai 3. Tak dapat jawapan. 3 1 per 15. Itu kawasan B. Jadi keseluruhan kawasan adalah A tambah B. Jadi kalau A tambah B, kita akan dapat yang pertama, bila berisi padu bahagian A tadi dengan B, kita kena jumlahkan je lah. Di kawasan A kita akan dapat 36 pi. Salah tulis tu no. Bukan kejap ya. Betul kan. UV untuk ni untuk A. Okay. Jadi untuk volume atau isi padu kita gunakan V untuk A iaitu 36 pi, dan untuk volume B tu kita daripada kiranya itu dapat 33 per 15 pi, so kita tambah. Okey, kita dapatlah 69 1 per 15 pi. Itulah keseluruhan dia. Bila kawasan tu melibatkan dua bentuk yang berbeza. Okey, boleh cuba ini. Nak kira kawasan ini diputarkan, dikisarkan contohnya pada paksi X. Okey, cikgu masa untuk kamu cuba buat dulu. Okey, cikgu masalah. Okey, try dulu. Okey, dapat tak? Okey, kita tengok sama-sama. Yang pertama sekali kamu kena pastikan bentuk yang kita akan dapat yang kawasan A tu, dia bentuk isi padu tu jadi macam tu lah, menggunakan 0 hingga 3 y kuasa 2 dx. Jadi kita tengok, kita nak guna ni garis lurus, y sama dengan 2x tambah 2. Jadi y kita tu kita tulis kat situ iaitu 2x tambah 2, kemudian kita buat kurungan kuasa 2 dan kita kembangkan terlebih dahulu pun boleh, nak buat terus pun boleh. So, kalau kita nak buat terus, dia punya kuasa dia tambah 1 iaitu 3, 2x tambah 2 kuasa 3 per dengan 3. Kemudian darab permintaan yang dalam kurungan 2x akan jadi 2 lah. Ingat lagi kan formula tu? Dah ingat formula dia? Formula dia punya simple je kan? Yang ni kuasa dia.
Okey. Nanti kamu rujuk balik dalam buku macam mana nak kira ini 2x tambah 2 kuasa 2 tu. Dia 2x tambah 2 kuasa 2 jadi kuasa 3. Per dengan 3. Kemudian buat perbezaan dalam kurungan tu dapat 2x jadi 2 tak bawah dia. Darat dengan 3 tu lah. Lepas tu kita akan gantikan 3. 2 darat 3 tambah 2 kuasa 3 per dengan 6. Tolak. 2 kali kosong tambah 2 kuasa 3 per 6. Kosong pun kita kena ganti Jadi tak sebenarnya dapat kosong. Kalau kita kira kita dapat 84 pi unit. Itu adalah kawasan A, kawasan pertama Semua dapat yang tu. Okey, kemudian kita tengok kawasan yang kedua. Kawasan tu. Tadi kita kita nampak kosong ni 2 tu. Dia bawah lengkung. Okey. Kalau ini soalan sekejap siap. Okey. Yang ni direct. Kita tak buat lagi soalan yang bentuk lain kan. Dia direct ini kan. 0.3 buat garis lurus habis contoh. Okey, contoh tu habis kat tu. Kita nak combine set lagi lah. Okey, kita tengok yang kedua pula. Yang kedua dia buat macam tu. Yang ini baru kita kena tolak Dia ada 2. Satu bawah lengkung, satu garis lurus. Jadi kita akan nampak menggunakan paksi Y pula. Soalannya kena paksi Y. Jadi dia paksi Y dia. Kita akan ambil bentuknya tu yang Y sama dengan X tu satu, dia akan membentuk satu bentuk dipanggil kun. Yang warna pink bawah tu. Kun. Okey lah. Kemudian yang tu dia lengkung. Jadi dia bentuk kun tu. Dia bentuk yang tu. Dia kena melibatkan isi padu tu. Yang kun tu tolak yang yang kat lengkung tu. Jadi ada 2 lah. Kita kena kira. Kita kena rancang macam tu. Satu bentuk macam kun, satu bentuk macam tajam, macam corong sikit kan. Okey, jadi kita akan kira isi padu janaan berdasarkan kepada yang pertama kita akan tengok nilai yang kita nak guna, mesti guna nilai di paksi Y. So 0 hingga 2 kalau guna paksi X, dia pasal dia bagi nilai tu X. Dia punya nilai 4 lah, tak tulis kat situ. 4. Pasal apa 4? Masuk dalam persamaan kan. X sama dengan Y kuasa 2 tu. Dekat lengkung tu kan. Jadi kita akan dapat 4. Jadi Y kuasa 4 itu. Okey. X kuasa 2. Dia X kuasa 2 di Y. Jadi dia punya X tu sama dengan Y kuasa 2. Jadi kalau X pun kuasa 2, Y pun kuasa 2 jadi Y kuasa 4 Di Y kuasa 4, kita akan dapat Y kuasa 5 per dengan 5. Ganti dengan 0 hingga 4. So ganti dulu dengan 4. Tolak ganti dengan 0. Kita akan dapat 204.8 pi. Itu kawasan yang original. Menggunakan dia pasal dia dijanakan menggunakan paksi Y dia jadi yang tu lah. Okey, lepas tu ini adalah Y sama dengan X garisan dia. Jadi kalau Y X kuasa 2 jadi Y kuasa 2 sama lah. Jadi kita akan dapat nilainya 200.33 pi. Untuk satu gambar ajar, kalau kita nak lukis macam tu, lukislah, tak ada masalah. Tapi kita nampak gambaran lah, dia merupakan satu kun. Jadi kita boleh guna juga formula kun, tak ada masalah. Itu formula isi padu kun pun boleh. Okey, jadi untuk pengiraan kita ada melibatkan 2. Jadi isi perjalanan kita ambil 204.8 pi yang belah yang bentuk kun tu kan. So kita tolak lah dengan yang
Macam kita ambil pink je, tolak hijau dapatlah kawasan tu. Okay, jadi itu adalah isi padu janaan dia bila kawasan tu diputarkan, dikisar. Okey, ini satu lagi soalan. Kalau kita tengok soalan SPM, dia bagi dukir macam tu. Dikisar pada Pak CY pula. Pak CY dia kan. Jadi yang pertama kali kita kena ingat bila soalan tu, dia tengok titik persilangan itu, dia tak bagi kan. Kita kena cari dulu. Titik persilangan maknanya simultaneous equation lah. Kau semua serentak. Iaitu yang pertama 3y sama dengan 2x. Yang kedua tu x sama dengan y cos 2 tolak 1. Kita gunakanlah, gantikan sama 2 dalam 1 pun boleh, ataupun nak buat 1 dalam 2 pun boleh. Okay, so saya gantikan sama 2 masuk dalam sama 1, 4x tu kita gantilah. So 3y sama dengan 2 dah dengan x tu dah dengan y cos 2 tolak 1. Jadi dia punya pemfaktoran. Okey, 2y cos 2 tolak 3y tolak 2 tu kuadratik. Jadi kita buat pemfaktoran, kita dapat jawapan dalam bentuk x, dalam bentuk y. Okay, so kita nampak di situ. Okay, y 2. Maknanya yang hak sebelah satu kita tak tengok lah. Kita tengok yang y2 sahaja. Jadi bila y2 bermaksud kita dapat titik persilangan yang kita nak guna tu sahaja. Dikisar pada Pak CY. Dikisar pada Pak CY. Maka 2 tu kita nak guna. Okay. Dia melibatkan dua bentuk. Jadi bentuk pertama, kalau kita tengok atas tak salih, bentuknya tu. Okay. Jadi kita akan lihat dekat samaan yang pertama tadi, 3y sama dengan 2x tu garis lurus. Yang x sama dengan y cos 1 tu lengkung. Jadi dia melibatkan kita kena libatkan tolak lah juga ya. Nak tolak kawasan tu hak biru tu. Jadi keseluruhan nampak nampak gambaran keseluruhan tu lah. Iaitu kita melibatkan proses untuk mendapatkan jawapan yang kita nak cari tu. Ada berbagai bentuk dah ya. Kita tak ada bentuk, banyak bentuk. Kita kira asing-asing. Jadi kita kira dulu yang bentuk pertama. Kita tengok bentuk yang kedua akan dapat macam ni. So kita boleh kira dulu. Sekarang kita nak kira cos hingga 2. Kita gunakan x cos 2 dy. Jadi dia mestilah menggunakan x cos 2. Cos hingga 2 Jadi dia punya persamaan dia bagi sini 3y. Dia bagi 3y sama dengan 2x kan. Garis lurus tu. Kita guna itu dulu. Okey. Jadi dia punya garis lurus tu, dia x ialah 3y per 2. Bila kita kuasa 2 dapat 9. Y kuasa 2 per 4. Dapat dari situlah. Namun kita buat integral. 9 dapat keluarkan. 9 per 4 keluarkan. Dapat y kuasa 3 per dengan 3. Kita ganti dalam kurungan tu 2 dengan kosong 2 kuasa 3 per 3 tolak kosong kuasa 3 per 3 dapat 6 pi. 6 pi itu merupakan satu bentuk kun. Kalau kita nak guna kalkulator, kita gunakan formula 1 per 3 pi r square h. Boleh juga. Tak ada masalah. 1 per 3 kali dengan pi juga, jangan duduk ganti. R dia, kalau kita ganti dekat persamaan ni, berapa dapat? X dia berapa? Kena kira lah. Kalau ganti y dengan 2. Jadi kita akan dapat, kemudian kita akan menggunakan formula kun. Boleh buat lah, tak ada masalah. Okey, sekarang kita teruskan dengan
Yang ini pula, jadi dia menggunakan lengkung. Okay, 1 hingga 2, dia menggunakan X kuasa 2 dy. Jadi X kuasa 2 kita kena gantilah. Dan lengkung yang kita gunakan tu ialah lengkung ialah Y sama Y kuasa 2 tolak 1 X kuasa 2. Maksudnya Y kuasa 2 tolak 1 kena kuasa 2. Kembangkan. Dapat Y kuasa 4 tolak 2 Y kuasa 2 tambah 1. Tahu kembang buat 2 kali. Kuasa 2 kan. Lepas tu kita ganti nilai. Use limit. Gunakan had dia 2 dengan 1. 2 depan dulu. Gantikan. Dan tolak dengan ganti dengan 1. So nampak pastikan pi ada. No? Lepas tu kita pun dapatlah jawapan 2/8/15 pi. Unit padu tak bohong tak apa. Okey, jadi isi padu yang kita dapat ni ada melibatkan 6 tolak 2/8/15. Jadi yang kita dapat mula tadi ingat ni, jadi kita dapatlah buat satu kiraan. So dapatlah jawapannya untuk isi padu janaan tu. Lepas kita tolak. Okey, kita tak galakkan tolak dekat persamaan. Kita kena tolak isi padu dengan isi padu. Kita dapat gambaran dia. Okey. Okey, sekarang kita nak pergi ke latihan sikit. Pada share. Dapat yang ni. Dapat kan? Okey, kita tengok soalan untuk si padu tadi. Asal tak lagi kita buat, kita nak masuk pembezaan dululah. Pembezaan ni dia lebih mudah, cuma kita tak tunjukkan slide lah. Saya menggunakan kita punya terus yang ni lah, kita kira terus. Jadi simple je. Okay, nampak Okay, saya masuk pembezaan dulu lah. Okay, differentiation. Okay, anda kena bezakan integral dengan differentiation. Macam mana kita nak buat yang melibatkan kurungan? Kita bagi simple je. Sekejap ya. Okay. Alright. Saya guna. Ini terlucut pula. Okay. Sekarang kita nampak Y sama dengan 3. Dia kena naik atas kan? 2X tolak 1 kuasa negatif 2. Okay, kita pernah belajar kan? Okay, simple je kan? Kalau kita nak buat dy dx, okay, apa yang kita kena buat? Ingat, dia apa beza dengan kita buat integral? Okay, so kalau kita tengok dia melibatkan integral, contohlah kita buat dua benda, banyakkan orang keliru kan? Integral, contoh integral ya. 3 X tolak 1 2. Ini dx contohnya. Ini cara dy dx, ini cara integral. Apa beza dua tu? Kalau kita buat differentiation, yang pertama kita kena buat ialah ni tarik ke depan dan kuasa ni kita kena tolak satu kan. Dan jangan lupa yang belakang tu kan. Dia punya formula dia Y sama dengan A X tambah B
Dalam pula. Kuasa N. Kalau buat DYDX jadi apa? N ke depan kan. DX tambah B. Kuasa N tolak 1 kan. Kemudian yang kita buat perbezaan tu, yang dalam kurungan AX tu, A tak bakal ni. Itu beza dia kan. Kalau kita buat ni, soalan melibatkan integral, 3, 2X tolak 1. Kuasa dah tambah 1 kan. Negatif 2 tambah 1. 1. Dan dia kenapa ke 1 tu kan? Lepas tu 2X ni buat perbezaan. 2X akan jadi 2 tak kat sini. Dia ada tambah C lah. Kalau tambah C pun dia melibatkan yang ada nilai. So jangan keliru yang 2 tu benda tu Cuma nak ingat yang itulah. Tapi macam soalan ni, dia hanya melibatkan perbezaan. Pasal apa perbezaan? Pasal dia kata equation of tangent. Tangent ni DYDX lah. Kalau kita guna normal, dia guna M2. M1 tangent. Kalau sebut perkataan tangent ni, kita tahu dia M1. Jadi kita hanya melibatkan ini. So saya padam ini dulu. Yang ni saya okay, kita nak buat DYDX dulu. Okey, cuba kita buat DYDX. Dia apa? Negatif 2 darab dengan, ingat kalau duduk bawah ni atas lah, jadi kuasa jadi negatif 6. Okey, so negatif 2 darab 3 dapat negatif 6. 2x tolak 1. Kuasa negatif 2 tolak 1 jadi negatif 3. Ambil orang lupa yang ini. Beda sekali lagi adalah kurungan. Tadi kita tak kacau pun tadi kan. Sekarang 2x ni akan jadi 2 sini. Maka negatif 6 darab dengan 2 negatif 12. Lepas tu kuasa negatif 3. Kalau kita bawa ke bawah, 12 per 2 x tolak 1. Kuasa akan jadi 3. Negatif jadi positif. Lepas tu dia tengok nilai X dia. Dia kata nilai X ialah 1. So kalau X sama dengan 1, DYDX kan dia punya keturunan tu kan berubah ikut nilai X kan. Jadi kalau X 1 berapa DYDX dia? Dia 12. So dengan 2 kali 1. 2 kali 1. Tolak 1 kan. So semua ni nak kena kuasa 3. Jadi last kali dia tinggal berapa? 1 kuasa 3 1. So dapat negatif 12. Inilah yang dipanggil sebagai equation of tangent. Inilah M1. Gradient gradient of tangent. Kalau dia kata normal, carilah M2. So kita dapat negatif 12. Dia macam ni lah. Negatif tu macam dia turun bawah kan. Dia perjalanan dia ke bawah. Okey. Nak cari persamaan tangent, awak kena ingat satu aja. Untuk persamaan tangent, mesti ada Y sama dengan M tambah C. Nantinya. Jawapan kita ni kita guna M1. Kalau normal guna M2. Titik yang kita nak gunakan titik A lah 1, 3. Jadi A ni 1, 3. Benar? Sama guna matematik boleh, vektor boleh, tak kisah. Dalam vektor Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Nanti dia boleh kira. Okey, dapat tak? Macam mana? Okey, jadi Y ialah 3 kan? Y tolak 3. M dia negatif 12. X tolak 1. So dapat berapa? Y tolak 3 sama dengan negatif 12X tambah 12. Y sama dengan negatif 12X tambah 12 tambah 3.
Y dapat negatif 12X tambah 15. Itu adalah persamaan tangent. Okay, the equation of the tangent to the curve at point A. So, dari segi markah, kita akan bagi bila kita write sikit. Macam mana dapat markah? Sama kat sini. Ubah. Okay. Perbezaan ni dapat markah kat sini. Okay, macam tu je. Kita tengok kuasa dah dapat markah dah. Lepas tu dia ganti nilai ni. Kat ganti nilai ni dapat markah. Dapat dia 13 lah. Kemudian persamaan ni dapat persamaan dapat markah, jawapan markah. So 4 lah situ. Markah. Boleh nak? Okey, kita teruskan. Masih nak teruskan je. Kita tengok soalan seterusnya. Okey, ini melibatkan perbezaan. Tadi melibatkan garis-garis persamaan. Yang ini menggunakan soalan tentang dia kata kadar perubahan tinggi kan. Okey. Okey, kita baca soalannya. Rajah 6 menunjukkan sebatang penyedut minuman dalam gelas berjus berisi jus oren. Pada jus oren V, dia bagikan. Okey, dia tulis dulu ini. V sama dengan 1/2 H kuasa 3 tambah H. Itu adalah V dia nak. Dengan keadaan H adalah tinggi jus dalam gelas itu. Amin menggunakan penyedut minuman untuk minum jus dengan kadar 5 cm padu per saat. Jadi perkataan dia guna tu, dia kata unit yang digunakan 5 cm padu per saat. Maknanya you dapat daya ini adalah cm padu, maknanya dV. Per saat maknanya kan dt. Tulis je dV dt dapat termarkah. Kat 5 aja tak boleh lah, dia kena tulis dV per dt dengan 5. Kalau dia menyedut, dia berkurangan kan disedut. Bila dia minum, okay, dia punya kadar 5 tu adalah kadar 5 cm padu per saat, dia akan berkurangan daripada air tu. Maka dia akan tulis negatif kerana dia makin berkurangan. Ini pun negatif lah. Pasal dia makin kurang, disedut keluar kan, bukan disedut masuk. So di padu makin berkurangan, kita pun negatif. Alright. Okay, sekarang kita akan tengok maklumat yang dia bagi tu. Okay, cari tinggi jus dalam gelas itu pada ketika kadar perubahan tinggi jus ialah negatif 0.2. Find when the rate of change of the height. Jadi yang dia bagi maklumat tu ialah, kalau kita tengok unit pun kita dapat dah. Negatif 0.2 cm per second. Maksudnya yang ni adalah melibatkan kadar perubahan tinggi. Kadar perubahan tinggi maknanya dH. Itu height per dt. Tentu. Jadi soalannya cari tinggi. Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau kita lihat dihubungkan dengan ini ada hubungan. Okey. Yang ni V, kalau orang tanya kita, apakah dV per dH? Dia adalah dV per dt kali dH, dH kat bawah kan, dt. Macam potong-potong lah, dV per dH. Jadi dV per dt ialah negatif 5. dt per dH, ini tonggeng lah. Ini adalah H per T kan. So kalau T per H, so dia adalah 1 per.
1 per negatif 0.2. Macam tu. So, dapat apa? Negatif 5 bahagi negatif 0.2. Dapat 25 kan. So, ini akan dapat 25. dV per dx. Okay. Yang ini, kalau kita buat dV dx jadi berapa? dV per dx. Nah, 3 per depan dapat 3 per 2 H kuasa 2. Beza aja bagi kurang 3 darab per depan jadi 3 per 2 H kuasa 2. Kalau H jadi 1. Bukan hilang tu dia 1 H kan jadi 1 sini kan. So ini compare ni sama. Jadi kita tulis 3 per 2 H kuasa 2 tambah 1 sama dengan 25. 3 per 2 H kuasa 2 sama dengan 25 tambah 1 jadi 25 tolak 1 24 Ini 25. Ini 1 per 11 jadi tolak 1 jadi 24. So H kuasa 2 dengan 24 kali 2 per 3 lah. Tungging kan. Dapat 16. So H ialah tak boleh pun negatif kan, tinggi kan. So 4 lah, 4 kuasa 2, 16. Dapatlah H tu 4. Itu penggunaan perbezaan dalam bentuk kadar perubahan terhubung kan. Dia punya kaitan dia. Okay, saya terus ni tak sempat saya dah share soalan, nanti awak jawab, try jawab dah dulu lah. Nanti saya akan kongsikan jawapan dan jawapan sekali tak tahu pasti. Okey, ini adalah kita nak buat apa tu? 12. Setengah cikgu. Dah ada masa, kejap je. Saya bagi satu soalan. Boleh. Ini small chain. Sekejap saya dapat satu soalan dia. Small chain. Panggil pengampiran atau perubahan kecil lah. Okay, boleh nampak tak soalan dia? Okay, ni last ni. Okay. Boleh. Penggunaan pembezaan ni selalunya keluar dalam paksa. Alright. Divide X jadi apa? Senang ni soalannya. Y sama dengan 4. Kemudian kena jadikan dia kuasa jadi negatif. Naik atas. Okay. Kemudian buat divide X. Negatif 3 darab pi depan ni. So, negatif 3 darab 4 negatif 12. 5 tolak 2X. Kuasa negatif 3 tolak 1. Negatif 3 tolak 1 negatif 4. Dan bila ada dalam kurungan, negatif 2X ni akan jadi negatif 2 sini. Darab pi depan dapat 24. Dan yang turun bawah, ini akan jadi 5 tolak 2X kuasa 4. Lepas tu, habis lah. Itu soalan B pula. Dia kata perubahan bagi Y bila X berubah. X yang berubah maknanya X yang asal. Kita panggil sebagai 2. Yang berubah tu delta. Delta X ialah 0.02. Delta X. Okay. So kita ganti dulu dengan 2. So apa jadi divide X dia? 24 per 5 tolak 2 darab dengan 2. 4. Jadi 5 tolak 4. 1 lah. Jadi dapat 24 je lah. So kita akan dapat 24 ni adalah untuk nilai dia. Jadi untuk soalan tu dia tanya perubahan kecil bagi Y maknanya kita kena ingat delta Y sama dengan dy per dx kali delta X. Dia macam potong-potong lah. So dy dx tadi kita dapat 24. Delta X tu perubahan kecil dia adalah 0.02. Darab lah.
4 kali 0.02, kita akan dapat 0.48. Tekan So, 4 markas tu. So, adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk jawab semua soalan. Tak kira susahkah, senang ya. Okay? Kerana bila kita tak jawab, yang senang-senang mungkin kita dapat mark, kita akan uji. So, nasihat saya ialah walaupun kita rasa susah, tapi kita nak kena jawab juga, kerana menjawab itu tugas kita.